wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para jemaah yang saya kasihi, Lembaga Pentadbir Masjid Mujahidin dan para sukarelawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlebih dahulu apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah saya mendoakan semoga anda dan keluarga dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat ke masjid pada pagi yang mulia ini dan mengikuti kuliah duha di Masjid Mujahidin dan yang akan dibimbing oleh yang berbahagia Ustaz Izal Mustafa, iaitu penolong pengarah pejabat mufti sebentar lagi. Dan kita ketahui telah lama kuliah duha ni ditutup kerana wabak COVID-19. Dan marilah kita memanjatkan doa, puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan ubat atas rahmatnya dengan berkat membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Baik, dengan tidak membuang masa, izinkan saya menjemput wakil dari Lembaga Pentadbir Masjid Mujahidin untuk memberikan sedikit ucapan sebagai pembuka tirai pagi ini. Dipersilakan Encik Iskandar Abdullah Yan. Tafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Izal Mustafa, penolong pejabat mufti, penolong pengarah pejabat mufti, para jemaah, para asatiza MMB Masjid Mujahidin dan para sukarelawan yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan ke atas kita sekalian dan pembukaan kuliah duha pada pagi Ahad yang mulia ini. Saya dan Lembaga Pentadbir Masjid Mujahidin dengan besar hati ingin merangkamkan setinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada sekalian para jemaah yang telah memberikan sokongan untuk dana dan program Masjid Mujahidin. Harapan kami juga agar para jemaah terus menjaga kesihatan, dan kami sentiasa mendoakan sekalian jemaah yang dermawan agar sentiasa diberi kesihatan, diluaskan rezekinya dan jauhkan dari wabak COVID-19 dan sentiasa berada dalam panduan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri ucapan saya ini, izinkan saya dan seluruh warga kerja Masjid Mujahidin untuk menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada salah dan silap dalam kami menjalankan hikmat kami di masjid ini. Akhir kata dari kami disudahi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Iskandar atas ucapan, dan saya pun nak mohon maaf kepada para jemaah jika ada salah dan silap dari saya sendiri. Dan jemaah maafkan saya tak? Alhamdulillah, terima kasih semua. Dan begitu jugalah saya mohon doa restunya pada sekalian para jemaah yang hadir pada hari ini. InsyaAllah sentiasa sokong program Masjid Mujahidin, dan mudah-mudahan insyaAllah setiap Ahad kita akan adakan kuliah duha ini. Dan untuk mengetahui bersama, insyaAllah Ustaz Izal daripada minggu pertama hingga minggu keempat beliau akan berterus untuk adakan kuliah duha bersama Masjid Mujahidin insyaAllah. Dan baik, dan untuk tidak membuang masa, izinkan saya untuk menyerahkan majlis kuliah duha kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Izal Mustafa.
Tafadhal mashkura ya Ustazna. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita para jemaah. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi setelah beberapa bulan, kalau boleh saya katakan dekat setahun. Tidak kita ataupun kelas taklim tidak dapat diteruskan. Kelas taklim saya lah terpaksa untuk dihentikan kerana berhadapan dengan cabaran situasi penularan wabak yang masih lagi dan sedang lagi berlaku. Dan kita amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengok berita, kita baca berita dekat di rantau ini, kita baca berita tentang negara-negara dekat, mungkin dekat Eropah, dekat Amerika, dengan kadar jangkitan yang agak merisaukan, tapi kita bersyukur kehadrat Allah, keadaan di negara kita masih lagi terkawal, tapi situasi COVID ini belum lagi berakhir para jemaah rahimakumullah. Kita semua sedia akur dan kita tahu dan kita sedia maklum. Walaupun katakanlah dekat Singapura ini langsung tidak ada penularan wabak, tapi penularan wabak masih lagi berlaku di negara-negara lain, masih lagi belum terkawal, maka maknanya belum lagi beres keadaannya. Kalau kita ikut perangkaan rasmi, kita baca berita, kita dengar ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkuasa, dijangkakan situasi COVID ini akan berterusan selama beberapa tahun. Dulunya masa awal dimaklumkan, diumumkan untuk ditutup masjid sementara, jangkanya berapa bulan sahaja kan, 2-3 bulan mungkin, paling-paling 6 bulan selesai. Tapi sekarang ni kita tahu belum tentu akhir 2021 pun dah selesai. Ada yang kata sampai 2-3 tahun, ada yang kata sampai 4 tahun baru keadaannya kembali seperti sebelum berlaku penularan wabak ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah. Orang mukmin ini para jemaah dalam segala perkara, dalam segala situasi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah uji dia dengan ujian, ada kebaikan dan ada hikmah. Dia bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu kesyukuran kita kehadrat Allah. Dan kita bersyukur kehadrat Allah juga di atas nikmat yang sekarang ini Allah kurniakan kepada kita. Masjid kita alhamdulillah dulunya tutup, sekarang ini dah buka. Dulu nak solat Jumaat pun terhad dan terbatas. Sekarang ini jumlahnya semakin lama semakin dipertingkatkan, diperluaskan. Dan kelas taklim pun dulu tidak ada, sekarang ini insya-Allah boleh diadakan, tapi dengan kadar, dengan batas yang terpaksa lagi para jemaah untuk kita pelihara. Kita berdoa kepada Allah dan kita mengedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang kita laksanakan ini. Yakni dengan kita niat i'tikaf dekat rumah Allah, kita menduduki kelas ta'lim, dengan kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menghayati sirah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan amalan-amalan soleh ini Allah Subhanahu wa taala terus para jemaah pelihara masyarakat kita, pelihara diri kita, pelihara ahli keluarga kita, serta memberi huraian kepada dunia insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin ada yang tertanya, sekiranya sebelum penularan wabak ni, sebelum COVID ini, kelas taklim saya sebenarnya kuliah fikih. Tapi kenapa pula sekarang ditukar kepada sirah? Sebenarnya ini atas dasar permintaan saya. Kerana kitab fikih itu para jemaah, kita dah khatam juz yang pertama. Kemudian bila kita berpindah kepada juz-juz yang berikutnya, sekarang ini di penghujung bab zakat. Kemudian setelah itu wakaf. Jadi saranan saya kepada pihak masjid, saya rasa
agak sukar bila kita nak membahaskan tentang sesuatu perkara tentang wakaf dan sebagainya yang mana untuk para jemaah tak boleh nak relate, tak boleh nak berhubung kait dengan urusan kita seharian. Jadi saya sarankan untuk kita berpindah kepada tajuk yang saya rasa sesuai untuk kita hayati, sesuai untuk kita kaji bersama dan sesuai para jemaah rahimakumullah untuk kita raih di sebalik sirah Nabi ini pengajaran dan penghayatan. Jadi saya yang meminta untuk ditukar kuliah ini kepada kuliah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih lagi belum buat keputusan. Memang kelas saya awalnya setiap minggu ganjil, minggu pertama, ketiga dan kelima. Tapi sekarang ni dibuat setiap minggu melainkan minggu yang kelima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya-Allah lah sekiranya ada kekuatan, saya punya rancangan adalah setiap minggu itu kita cuba untuk menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi, maknanya setiap minggu itu sirah Nabi. Ada plan B para jemaah, ada perancangan yang kedua, sama ada satu minggu sirah Nabi, minggu yang kedua kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi itu saya belum buat keputusan lagi. Kenapa? Kerana pengajian sirah yang bakal saya kendalikan ini, ia berdasarkan kepada slides. Berdasarkan kepada slides maknanya saya kena buat kajian, saya kena buat bacaan, kemudian saya akan kumpulkan daripada beberapa buku yang saya rasa sesuai, beberapa maklumat yang saya rasa perlu untuk para jemaah ketahui. Jadi nak membuat slide ni pun memakan masa jugalah. Nak membaca pun memakan masa. Kenapa saya buat sedemikian rupa? Kerana saya ingin memberi satu pertimbangan ataupun satu balance para jemaah, balance. Sirah Nabi ini ada beberapa cara untuk kita baca. Ada sebahagian ulama, kalau siapa yang tahu bahasa Arab, kita buka buku-buku sirah Nabi SAW, Ibn Kathir ke, Imam Al-Baihaqi ke, kita akan jumpa perincian detail, begitu mendetail tentang sirah Nabi SAW. Begitu mendetail perbahasan tentang sirah Nabi. Ada sebahagiannya kita boleh faham, tapi ada sebahagian daripada keputusan yang diambil oleh Nabi SAW, ada sebahagian daripada peristiwa dalam sirah, sukar untuk mereka yang hidup dekat zaman sekarang, kurun yang ke-21 ni untuk faham. Ini dia. Ada yang susah untuk faham, kenapa Nabi buat macam ini, kenapa Nabi punya keputusan macam ini, kenapa para sahabat ini kata sedemikian rupa. Itu bila kita lihat kepada perbahasan para ulama yang begitu mendetail. Bahkan na'udzubillah ada sebahagian orang mungkin imannya menjadi semakin ragu. Ini betul tak betul ni? Dulu saya okey, bila saya baca macam ini dekat buku ni, saya terus dah jadi ragu. Iman saya tak tahu ni saya nak beriman ataupun tidak. Na'udzubillah. Ada orang pernah bertemu dengan saya macam itu. Dia cakap dia baca hadis Nabi SAW tentang dua orang yang Nabi SAW, walaupun mereka dua orang ni dah meninggal dunia, Nabi lalu dekat tepi kuburnya, lalu Nabi terdengar mereka dua ni kena azab. Kemudian Nabi bersabda, mereka dua ni kena azab bukan kerana dosa yang besar, tapi dosa yang kecil. Satunya, apa dia buat para jemaah? Dia kalau buang air kecil, dia tak jaga kebersihan dirinya. Seluar dia ke terpercik ke, dia tak kisah. Ada pun yang kedua ni, apa dia buat? Dia sering mengadu domba. Dia sebarkan berita-berita palsu. Dia pergi kat haji ni, orang ni buat macam ni, tahu tentang awak. Fitnah lah maknanya. Jadi Nabi cakap disebabkan dosa tu, dua dosa ni mereka kena azab. Maka hamba Allah ni datang jumpa saya, dia cakap, Ustaz saya tak faham Ustaz bila saya baca hadis ni. Allah kan itu rahmat, penyayang, kasih sayang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sanggup untuk mengazab dua hamba Allah apabila mereka melaksanakan dosa yang kecil? Nabi yang cakap itu dosa kecil. Kenapa kena azab? Jadi dia cakap dia punya iman rasa macam sesuatu lah. Ini biasa para jemaah, ini biasa. Jawapannya apa sebenarnya? Sebelum saya nak perjelaskan, jawapannya adalah walaupun mereka tu buat dosa kecil, tapi dosa kecil ini dia membawa kepada dosa yang lebih besar. Yang pertama, apabila dia tidak jaga kebersihan diri sewaktu dia qada hajat dia, sewaktu dia buang air kecil, apa jadi? Dia kalau buat solatnya sah ataupun tidak para jemaah? Solatnya semua Allah tak terima. Mungkin dia solat 60, 70 tahun, tapi solatnya semua tidak sah. Kerana apa? Badannya dipenuhi dengan najis, jadi membawa kepada dosa yang besar. Ada pun yang kedua tadi, dia sering mengadu domba, membawa kepada dosa yang besar juga. Boleh membawa kepada permusuhan, membawa kepada pembunuhan dan sebagainya. Ini maksud, sebab itu Imam Zaid, seorang ulama, dia katakan, apabila kita baca teks-teks agama,
kita baca, lagi-lagi yang dalam bahasa Arab para jemaah dia cakap, seseorang tu kena ambil satu obat. Nama obat dia adalah obat vitamin iman. Dia kena ambil iman. Kerana kadang-kadang kita baca, kita tak faham. Bila kita tidak faham, caranya apa para jemaah? Sama ada untuk tanya yang lebih arif kepada para alim, ulama. Itu cara bacaan sirah yang pertama. Bila kita baca dengan begitu mendetail. Sebahagian ulama apa dia buat? Cara yang kedua, dia kasih secara umum saja untuk masyarakat awam, dia kasih sirah yang umum sebagai contoh. Sering kan kalau Maulid Nabi kita baca mungkin Maulid Dibai, kita baca Barzanji, kita baca Burda. Ini semua di antara contoh sirah yang berbentuk umum ataupun kitab-kitab sirah yang kita jumpa dekat kedai-kedai buku ni yang biasa tipis-tipis lah 30-40 muka. Ini maknanya sirah yang umum untuk masyarakat awam, senang untuk mereka faham. Jadi apa yang saya buat dekat sini para jemaah, saya gabungkan di antara dua slides yang tertera ataupun bahan yang insya-Allah nanti bakal saya bentangkan. Tidaklah begitu mendetail, terperinci, mendalam sampai susah untuk kita faham, kerana itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, wa khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi cakap berbicara dengan manusia, berbicara dengan insan mengikut kadar pemikirannya. Orang ni kalau belum lagi solat para jemaah, tapi kita bual dengannya tentang hukum hakam yang berat, tentang faraid, tentang wasiat, tentang zakat, dia tak boleh faham. Dia solat pun tidak. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah satu ketika ada satu hamba Allah berbual dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengar dia ni berbual tentang kadar, tentang takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, orang tu buat salah, apa hukum dia, adakah itu ditulis dekat lauh mahfuz ataupun semuanya telah takdir. Sayyidina Ali marah dengan individu tersebut, dia kata, ya fulan, kamu ni sibuk berbual dengan orang kanan kiri depan belakang tentang takdir. Adakah kamu ingin orang semua kufur terhadap Allah? Jadi maknanya apa? Semuanya ikut kadar kemampuan masing-masing. Ada sebahagian daripada perkara yang ia merupakan bidang para alim ulama untuk membahasnya. Siapa yang nak bahasnya memerlukan kepada pemahaman yang menyeluruh. Jadi dekat depan ni insya-Allah pendekatan kita para jemaah adalah di antara dua ini. Tidak terlalu berat, bahkan tidak juga terlalu ringan. Bukan terlalu umum sirah yang bakal saya bentangkan ini. Ada 3 poin insya-Allah yang saya tak faham, saya tak pastilah sama ada sempat ataupun tidak untuk saya bentangkan ketiga-tiga poin. Ada dekat slide. Slide saya tunjuk dekat sebelah mana? Kanan ke kiri? Sebelah? Dua-dua dia tunjuk Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah hari ini insya-Allah kita akan bahaskan tentang kepentingan sirah. Kemudian tentang memahami situasi dan keadaan tanah Arab, memahami konteks latar belakang. Ini penting untuk kita faham. Untuk kita faham para jemaah, dan insya-Allah kalau ada kemampuan minggu hadapan nanti saya akan bentangkan tentang nasab orang Arab daripada Nabi sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya kita dapat gambaran menyeluruh para jemaah, dapat gambaran menyeluruh hatta untuk kita memahami situasi orang Arab zaman sekarang. Kemudian tentang pendahuluan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah perancangannya kelas ini di antara pukul 9 sampai pukul 10. Pukul 9.55 kita stop para jemaah. Kita akhir dengan membaca selawat Ibrahimiyah. Kita cuba baca, kita tutup biar majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirkan kita punya kelas dengan membaca selawat, dan selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Ini selawat yang kita baca dekat sewaktu tahiyat akhir. Insya-Allah saya rasa para jemaah semua dah hafal lah kan tentunya selawat tersebut. Kenapa perlu untuk kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Sayyidina Rasul ini merupakan contoh bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan contoh bagi sekalian manusia. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh teladan yang baik. Allah yang kata, dalam diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan buat kita para jemaah. Satu model untuk kita, untuk anak kita, untuk keturunan kita. Jadi oleh itu seorang mukmin tatkala dia berusaha untuk mencari para jemaah manakah contoh teladannya, seharusnya dia lihat kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lumrah dan fitrah manusia. Kita suka kepada sesiapa, kita akan mencontohi individu tersebut. Betul tak betul para jemaah kan?
Sebab itu kita lihat anak-anak muda mungkin dia beli baju pemain bola sepak kan. Dekat belakangnya tertera nama pemain bola sepak tersebut. Entah budak tu tak tahu main pun kaki bangku. Tapi kenapa dia pakai baju pemain tersebut? Mungkin style rambutnya dia potong seperti rambut pemain bola sepak itu. Saya dulu pernah belajar dekat Mesir, sewaktu World Cup para jemaah, World Cup waktu tu. Ada seorang pemain bola sepak kerana dia punya team members lah. Kebanyakannya botak. Jadi dia nak unik sedikit. Dia nak lain, ada kelainan sedikit. Jadi apa dia buat? Dia cukur rambutnya semua botak, melainkan jambul saja. Memang buruklah para jemaah kan, memang nampak macam anak jin, tak cantik, tak handsome kan. Jambul saja ada rambut. Dia nak ada kelainan sedikit. Besok saya nak pergi kuliah dekat Azhar, turun bas tengok banyak anak-anak budak-budak Mesir dah potong rambut macam gitu. Masya-Allah, memang tak handsome. Tapi kenapa orang berusaha untuk mencontohi pemain bola sepak tu? Kerana dalam hati mereka ada rasa cinta kepada dia, rasa suka kepada dia, kan? Itu orang mukmin yang cintakan Nabi SAW. Tak lama lagi Ramadan para jemaah, bazar tak ada dan ada kebaikan kan insya-Allah. Tapi kita lihat saja, mungkin tahun ni ramai orang yang jual secara online. Ada kuih, macam-macam jenis kuih. Tudung pun ada macam-macam jenis tudung. Baju pun ada macam-macam jenis baju. Baju jubah, lelaki pun sama. Jubah, kemudian ada nama artis mungkin. Tudung mungkin ada nama artis mungkin kat situ. Kuih pun ada nama artis. Kenapa? Kerana orang yang peniaga ni, dia tahu bahawa masyarakat ni, orang yang nak beli ni ada rasa cinta kepada artis tersebut. Orang mukmin yang cintakan Nabi, dia berusaha untuk mencontohi Nabi SAW. Apa yang Nabi suka, apa yang Nabi buat, bagaimana Nabi berbicara, apa yang Nabi tidak suka. Sayyidina Anas bin Malik, satu ketika dia duduk dekat depan Nabi face by face, face to face, dia makan para jemaah, makan dekat satu talam. Makanan tu ada jenis makanan ni bercampur, ada daging mungkin, ada pumpkin. Pumpkin ni buah apa? Sayur apa? Sejenis labu. Kemudian Saidina Anas cakap, aku nampak Nabi SAW pilih buah labu, lalu Nabi makan. Nabi pilih, tengok dekat talam ni mana ada buah labu, Nabi makan. Saidina Anas berkata, daripada hari itu hingga ke hari aku wafat insya-Allah, sayuran labu ni, buah labu ni merupakan makanan kegemaran aku. Itu dia para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau dekat dalam kitab Fiqh Sirah, ini oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, buku ni diterjemahkan dan buku ni juga merupakan di antara buku yang saya jadikan rujukan dan sandaran untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk berkenaan dengan untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi pengajian kita pada hari ini. Syekh Al-Buti berkata, memahami peribadi Rasulullah dan kehidupan dan suasana di waktu itu, dia cakap, ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini bukanlah seorang insan yang pintar. Kerana kadang-kadang ada orang salah faham. Dia cakap Nabi ini Masya Allah begitu bijak. 23 tahun Nabi SAW berjaya untuk merubah situasi tanah Arab. Daripada jahiliyah kepada Islam. Daripada kemunduran kepada cahaya dan sebagainya. Jadi ada orang salah faham. Bahkan ada buku pun dalam bahasa Arab. Bukunya tajuknya Abqariyatu Muhammad. The Genius of Muhammad SAW. Itu salah. Syekh Al-Buti kata Nabi Muhammad bukan pintar, tapi Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Segala tindak tanduk Sayyidina Rasul itu Nabi laksanakan atas dasar apa para jemaah? Menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia merupakan akidah orang mukmin tatkala dia membaca sirah Nabi. Itu yang pertama. Yang apa kita dapat. Yang kedua, yang kita dapat juga adalah kita dapat menghayati sirah teladan ataupun teladan daripada kehidupan Nabi SAW. Kita lihat para jemaah, bahkan ulama katakan tidak ada insan yang merupakan teladan yang paling sempurna untuk kita melainkan Nabi SAW. Tidak ada. Dan Masya Allah, ini satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang 23 tahun sahaja Nabi SAW melaksanakan begitu banyak perkara sehingga mencukupi untuk umat menjadikan Nabi sebagai contoh teladan hingga ke akhir zaman, sehingga ke akhir hayat kita. Nabi contoh teladan sebagai seorang anak
Subhanallah. Sebagai seorang anak, walaupun Nabi ini nanti insya-Allah kita akan hayati kehidupan Nabi berkeluarga, bagaimana Nabi dengan tidak pernah bertemu dengan ayahnya tapi bertemu dengan maknya, tapi Nabi menganggap atuknya itu sebagai atuk dengan juga pakciknya sebagai ayahnya sendiri. Nanti insya-Allah kita akan ada perbahasan tertentu tentang perkara ini para jemaah. Orang yang mendakwa bahawa ibu ayah Nabi dalam neraka, kita nak bahaskan secara khusus tentang perkara ini, perlu untuk kita faham perbahasan ini. Tapi Nabi contoh sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu. Nabi contoh sebagai seseorang yang menjadi ayah, itu dalam diri Nabi SAW. Sebagai seorang yang menjadi atuk dalam diri Nabi SAW. Nabi SAW merupakan satu-satunya contoh para jemaah individu yang berdiri sendiri. Nabi berdiri sendiri. Nabi tidak ada ayah, tidak ada ibu, terputus dari atasnya. Nabi SAW tidak ada anak lelaki, yang ada anak perempuan. Nabi SAW tidak ada adik-beradik. Masya Allah, tidak ada adik-beradik, langsung beliau sendirian para jemaah rahimakumullah. Nabi SAW di antara contoh yang terbaik melihat bagaimana Nabi ini merancang jangka masa panjang. Nanti kita akan lihat para jemaah melalui sirah Nabi, bagaimana setiap tindak tanduk Nabi ini Nabi merancang. Dalam masa 23 tahun, subhanallah, daripada awal Allah mengutus Sayyidina Rasul sampai ke akhir hayat Nabi, tanah Arab itu berubah langsung. Daripada masyarakat yang dulunya pengembala kambing, pengembala unta, kepada masyarakat yang membimbing umat. Bayangkan setelah Islam beberapa kurun berlalu, Islam kan menjadi satu tamadun. Nabi SAW membina asas-asas bagi tamadun. Dalam diri siapa? Dalam diri Nabi SAW. Jadi macam saya katakan tadi, semua contoh-contoh yang perlu untuk diketahui insan wujud dalam diri Nabi SAW. Sebagai seorang pemimpin, Nabi ini seorang pemimpin. Sebab itu para jemaah, kadang-kadang kita baca kitab-kitab sirah lagi-lagi yang ditulis oleh pengkaji barat. Dan para jemaah jangan pelik, saya ini bukan semua pengkaji daripada barat saya tolak, tidak. Tapi ada kebaikannya, maka kita kena ambil. Sebagai contoh, buku yang begitu baik saya rasakan adalah yang ditulis oleh Karen Armstrong tentang sirah Nabi SAW. Kalau lihat, kita just Google Karen Armstrong, dia ada buku tentang sirah Nabi yang begitu baik. Dia lihat dekat dalam sirah Nabi tentang akhlak-akhlak, nilai perkerti, budi-budi mulia, values. Kemudian dia buat kesimpulan-kesimpulan yang tertentu. Tapi ada sebahagian pengkaji yang kurang amanah, maka dia akan kata Nabi SAW ini dekat kota Mekah, Nabi ini begitu lemah lembut, Nabi ini tolak ansur, Nabi tidak membalas keburukan kaum Quraisy. Tapi kenapa apabila dah berpindah dekat kota Madinah, berbeza pula? 180 degrees berbeza. Tegas. Kemudian Nabi SAW tidak akan senyap apabila dimusuhi dan sebagainya. Jadi dalam diri Nabi ini ada contoh. Contoh seorang pemimpin yang ada kuasa. Dan juga contoh tatkala ditindas, tatkala berada dalam keadaan yang lemah. Kita tak boleh lihat para jemaah contoh yang sedemikian rupa dalam diri para nabi-nabi yang lain. Nabi Isa AS, boleh ke tak boleh para jemaah kita nak jadikan Nabi Isa? Nabi Isa seorang contoh teladan bagi seorang pemuda yang zuhud kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang mementingkan amal ibadah dan sebagainya. Tapi sebagai seorang ayah, tidak. Sebagai seorang suami, tidak. Bahkan sebagai seorang hakim, sebagai seorang pemimpin, Nabi Isa pun tidak lagi menjadi, bukanlah seorang hakim, bukan seorang ketua di zaman beliau. Beliau tidak ada kekuasaan di sini, maksud saya adalah kekuasaan apa? Kekuasaan duniawi, kekuasaan politik. Beliau tidak ada kuasa. Berbeza dengan Sayyidina Rasul SAW. Nabi Sulaiman AS, kita boleh jadikan Nabi Sulaiman AS sebagai contoh kita, sebagai seorang pemimpin kan, pemimpin yang perkasa, bagaimana beliau ini merancang dan sebagainya. Tapi beliau ini tidak pernah berhadapan dengan situasi ditindas, berada dalam keadaan lemah. Disebab itu para ulama melihat dalam diri Nabi SAW ini contoh teladan yang sempurna untuk kita. Contoh teladan yang sempurna untuk setiap individu mukmin. Bagaimana Nabi SAW ini mulanya daripada sendirian, kemudian orang yang kedua Sayyidatina Khadijah mengikuti, kemudian Sayyidina Ali, kemudian telah 3 orang, lepas 3 orang menjadi 6, lepas itu menjadi merebak terus. Tapi Nabi memilih para jemaah rahimakumullah. Perancangan Nabi SAW itu Masya Allah luar biasa. Kita kalau lihat 100 nama yang pertama
memeluki agama Islam, dan saya dah buat kajian ni, kita kalau lihat 100 nama yang pertama memeluki Islam, kita akan dapati apa para jemaah? Kita akan dapati setiap individu itu merupakan daripada kabilah Arab yang tertentu. Seolah-olah Nabi dah target, bukan seolah-olah, memang Nabi dah target dah. Nabi nak make sure, nak perhatikan bagi setiap kabilah Arab itu ada at least satunya representatif, ada satu wakil. Itu dia perancangan Nabi SAW. Sebab itu tidak boleh kita ini membaca sirah macam kita baca buku cerita. Kita baca, saya tidak. Macam saya katakan tadi, buku Fiqh As-Sirah, Fikih Sirah oleh Syekh Al-Buti. Mungkin ada yang pening, kenapa fikih sirah pula? Fikih itu fikih lah, hukum hakam, wajib, haram, solat, ibadah. Kenapa pula fikih dengan sirah? Maksud dia apa di sini para jemaah? Dia cuba, Syekh Al-Buti dia cuba untuk meraih, memahami, kerana fikih ini adalah al-fahmu, fikih adalah kefahaman, memahami hikmah di sebalik setiap peristiwa di sebalik sirah. Itu kepentingan kita membaca sirah Nabi SAW. Kepentingan kita membaca sirah Nabi juga para jemaah adalah untuk mencontohi Nabi SAW pada akhlaknya, pada segenap aspek kehidupannya. Nabi SAW ini Masya Allah agung para jemaah, indah akhlaknya. Ketika marah, bahkan di ketika redha. Ada orang waktu dia suka saja, Alhamdulillah cantik, tapi bila dia marah, bengis macam semua orang takut. Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi Aisyah berkata, Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah marah disebabkan pribadinya. Tapi Nabi marah kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mantaqaman Nabi SAW li nafsihi. Nabi tidak pernah membalas dendam kerana pribadinya. Subhanallah. Orang buat salah dengan pribadi Nabi, Nabi maafkan. Musuh buat salah dengan Nabi SAW, di awal pembukaan kota Mekah, Nabi bebaskan macam gitu saja. Sedangkan waktu itu Nabi berkuasa. Nabi dah ada kuasa, dah kontrol Mekah. Tapi Nabi katakan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah, kamu semua ni aku bebaskan. Sebab musuh. Orang yang rampas harta Nabi, rampas rumah Nabi, memusuhi keluarga Nabi, sebahagian daripada sahabat Nabi terbunuh. Idhabu. Agung akhlaknya ketika marah. Subhanallah, tidak pernah menindas orang para jemaah, tidak pernah memukul wanita. Ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat. Nabi tak pernah pukul wanita. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memungkiri janji. Nabi kalau dah janji, Nabi datang. Beza dengan kita kalau janji, kita kata insya-Allah. Ini orang kalau cakap insya-Allah ni bahaya para. Insya-Allah maknanya apa ni orang sekarang faham? Insya-Allah maknanya tak pasti lagi, 50-50. Dia kalau pasti dia cakap, Haji datang besok tak? Mesti datang, mana boleh tak datang? Itu maknanya confirm. Tapi kalau dia cakap insya-Allah ni tak betul tu sebenarnya. Nabi SAW kalau dah janji, Nabi akan tepati. Tidak pernah menyeleweng, tidak pernah tipu. Subhanallah, ini satu perkara yang perlu untuk kita belajar. Siapa nanti berniaga waktu bazar Ramadan, para jemaah pun sama juga kan. Kita kalau dah janji, kita nak bagi makanan, maka kita bagi makanan. Kesian orang tu tunggu buka pukul 10 malam, lepas tarawih baru berbuka. Itu tak menepati janji. Ataupun makanan yang sampai tidak seperti yang dijanjikan. Nampak online kan sering, siapa suka beli online. Sekarang ni waktu banyak sangat keterbatasan. Orang kalau buat bisnes online memang boom, memang berjaya. Baju nampak cantik saja dekat gambar, tapi bila datang Masya Allah nampak macam guni beras sebagai contoh. Ini masalah ni, orang tidak menepati janji. Itu dari Sayyidina Rasul SAW. Sebelum kenabian, orang menggelar Nabi sebagai Al-Amin. Setelah Nabi SAW dilantik menjadi seorang Nabi, maka dalam Al-Quran berkata, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ini adalah Al-Quran. Hatta Quraisy pun mengetahui bahawa Nabi ini adalah Al-Amin yang jujur. 23 tahun para jemaah, mereka bermusuhan dengan Nabi SAW, tapi tidak ada satu pun keburukan Nabi SAW yang boleh mereka kedepankan. Mereka tak boleh cakap Nabi ini penipu, kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW ini berkata benar. Agung ketika berhadapan dengan musuh para jemaah. Nabi lemah lembut, akhlak Nabi baik, sopan santun.
Tapi apabila berhadapan dengan musuh, Nabi laksanakan dengan penuh adab, dengan penuh tata tertib. Nabi kata, jangan kamu bunuh orang yang tidak berperang, jangan kamu bunuh wanita, jangan kamu serang kau orang lelaki, jangan serang, jangan musnahkan tempat pengibadatan. Siapa dia? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang surrender, Nabi SAW terima. Para jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Bahkan orang pernah, para jemaah rahimakumullah, ada seorang namanya Abdullah ibn Abi Sarah. Abdullah ibn Abi Sarah, dia ni dalam hati dia penuh dengan kebencian terhadap Nabi SAW. Tapi kerana mungkin dia dah terperangkap, nanti kita akan baca kisah dia. Dia dah terperangkap, jadi apa dia buat dekat depan tu, dia cakap dengan sahabat, pertemukan aku dengan Nabi SAW. Aku nak memeluki agama Islam. Para sahabat kena ambil face value kan, kena ambil secara zahir. Orang ni dah cakap dia nak memeluki agama Islam, mana boleh diserang. Maka mereka bawa Abdullah ibn Abi Sarah kepada Nabi SAW. Dan dia mengucap dekat depan Nabi SAW. Dan Nabi terima syahadah dia. Setelah Abdullah pergi, maka Nabi berkata dengan para sahabat, kamu semua tahu bahawa dia ni memusuhi aku. Dan kamu semua tahu niat dia apa, nawaitu dia apa. Dia ni maknanya tidak ikhlas. Kalaulah kamu tak pertemukan aku dengan dia, bawa dia jumpa orang lain kan lebih bagus. Maka sahabat kata, ya Rasul, sebenarnya tadi waktu majlis, kalau kamu kasih isyarat sedikit dengan mata, kalau istilah kita kenyip sikit mata. Kadang-kadang kita dengan kawan kita berbual 3-4 orang, tapi kita ada kita kasih signal dekat kawan kita. Cakap, ini biar betul ya oh. Mungkin sebagai contoh, kenyip sikit lah. Jadi kita, para sahabat cakap kita dapat signal, kita boleh ketepikan beliau. Maka Nabi kata, sesungguhnya tidak patut bagi seorang Nabi untuk khainatal a'yun, untuk berkhianat dari segi matanya. Subhanallah. Nabi kata tidak ada. Nabi tidak berlaku khianat hatta terhadap musuh yang ada di depan Nabi SAW. Nabi punya akhlak, para jemaah, berhadapan dengan dunia itu bagaimana? Berhadapan dengan dunia itu bagaimana? Sebab itu ulama kata tidak boleh untuk kita ini berkata bahawa Nabi ini miskin. Nabi SAW ini tidak miskin, para jemaah. Datang kepada Nabi SAW harta kekayaan. Nanti kita akan baca dalam sirah Nabi SAW bagaimana setelah peperangan Taif, Nabi SAW mengumpulkan binatang ternak merupa kambing-kambing, para jemaah. Kambing-kambingnya memenuhi satu lembah. Kita tahu lembah kan, maknanya di antara dua bukit, dekat tengah-tengahnya ada lembah tu. Itu semua dipenuhi oleh lembah. Dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Nabi SAW sebagai harta rampasan. Satu kambing berapa harga dia, para jemaah? 5-600. Masya Allah, 5-600. Kita times tengok kat depan tu. Dah milioner kalau bukan bilioner. Begitu banyak harta. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, orang Arab. Orang Arab ni dia suka kepada sama ada ladang ataupun dia suka kepada binatang ternak. Dia tengok binatang ternak tu, dia terkejut. Nabi kata, kamu rasa pelik dengan benda ni? Cakap, ya Rasul, tak pernah aku nampak harta begitu banyak. Maka Nabi bersabda, daripada hujung itu ke hujung ini semuanya dimiliki oleh kamu. Subhanallah, beri macam itu saja, para jemaah. Nilai seorang Muslim di sisi Nabi SAW. Itu yang perlu saya rasa untuk kita hayati, untuk kita pelajari. Kadang-kala berlaku perbezaan pendapat antara Muslim dengan Muslim yang lain. Maulid boleh sambut, tak boleh sambut. Baca setelah solat doa ataupun tidak doa, angkat kaki sahaja, ataupun itu ataupun ini. Ada perbezaan pendapat, kita tahu kan, perbezaan pendapat ini. Tak lama lagi nisfu Sya'ban, mulalah nanti video-video yang lama dikeluarkan balik semula, boleh sambut tak boleh sambut. Maka apabila berlaku pergaduhan yang sedemikian rupa, sehingga kepada tahap apabila tidak memelihara adab, sehingga mungkin ada yang mengeluarkan saudara se-Islamnya daripada keislaman. Kamu ini mungkin bukan Islam lah. Kamu ini punya iman tak betul lah. Kamu kena, ini kalimat-kalimat, para jemaah, yang mana subhanallah, begitu malu kita nak lafazkan. Bayangkan kalau Nabi ada dekat depan, para jemaah. Nilai seorang Muslim di sisi Nabi begitu tinggi. Nabi mengharapkan seseorang itu meluki agama Islam. Sampai harta begitu banyak Nabi berikan. Begitu juga kita sebagai umat Nabi SAW. Nabi agung berhadapan dengan dunia, dengan juga Nabi SAW punya akhlak. Tatkala Nabi SAW ini miskin dengan tidak ada keperluan hidup. Jadi orang kalau nak lihat, jadikan contoh teladan,
bagaimana hidup senang dengan susah ada dalam diri Nabi. Nabi pernah ikat batu dekat perut, kita lapar tak pernah para jemaah. Sampai ikat batu pernah ke? Lagi-lagi orang Singapura tak pernah kan ikat batu. Masya Allah, Xbox tu nak kosong, orang Singapura punya Xbox kosong ni 2 saja para jemaah. Apabila Xbox rosak, maka kosonglah. Ataupun apabila kita pindah rumah, maka kosong. Tak ada orang pindah rumah Xbox full. Selain daripada itu, Masya Allah, Xbox kita sentiasa full. Baru nak kosong sedikit, dah balik daripada Giant, daripada kedai dah full. Tak lama lagi ini kan, Raya Cina, Xbox kita pun dah full juga, kita takut kedai tutup. Nabi SAW sampai ikat perut. Para sahabat komplain kepada Nabi, mereka angkat mereka punya baju. Ya Rasul, ini aku ikat satu perut, ya Rasul. Nabi kata, kamu lihat perut aku. Nabi ikat 2 batu. Nabi lagi menahan lapar. Jadi contoh, yang senang juga yang hidup yang susah. Tatkala kaya bagaimana Sayyidina Rasul memberikan, tatkala susah juga bagaimana Nabi bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menjadi pemimpin bagaimana Nabi bertindak, tatkala ditindas bagaimana Nabi SAW juga berkelakuan. Jadi itu dia Nabi SAW. Itu sebagai pendahuluan bagi sirah Nabi SAW. Kita berpindah kepada sumber-sumber sirah. Sumber sirah para jemaah secara umum ada 2 yang utama, Al-Quran dengan sunnah Nabi. Al-Quran ada menceritakan tentang beberapa kejadian-kejadian dalam sirah. Ada beberapa, tidak banyaklah. Sebagai contoh peperangan Badar, Uhud, mungkin peristiwa Isra' Mi'raj, ada dekat dalam Al-Quran. Juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya akan sering merujuk juga kepada hadis-hadis Nabi, lebih-lebih lagi tatkala kaitan dengan hadis Nabi. Tapi di antara sumber yang utama saya adalah kitab-kitab sirah Nabi SAW. Kitab yang terbaik adalah kitab yang paling terdahulu dan yang pertama mengumpulkan sirah Nabi, iaitu kitab Sirah Ibn Ishaq, ada dekat depan tu. Yang pertama Ibn Ishaq. Ibn Ishaq beliau wafat tahun 152 Hijriah, iaitu beliau ini sezaman dengan Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ada anak murid. Anak murid Ibn Ishaq, beliau ini ada seorang lagi anak murid namanya Ibn Hisham. Jadi Ibn Hisham dia dapat ilmu daripada anak murid kepada Ibn Ishaq dan beliau ini menulis kitab Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham yang agak terkenal para jemaah. Kenapa agak terkenal? Kerana Ibn Ishaq ini agak ringkas sirahnya, agak ringkas. Jadi Ibn Hisham apabila dia datang, dia kupas dengan lebih mendalam lagi, dia buat lagi, ada lagi perincian yang mendalam. Jadi sebab itu sirahnya lebih terkenal. Tapi sebenarnya sirah Ibn Hisham berasal daripada Ibn Ishaq. Kemudian di samping itu ada beberapa kitab yang lain, di antaranya Al-Asfahani, Dalail Nubuwah, Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini lebih kepada ciri-ciri Nabi SAW untuk kita mengenali Nabi SAW. Ada juga sedikit tentang sirah Nabi. Kemudian ada juga saya menjadikan kitab Ibn Qayyim Zadul Ma'ad sebagai sandaran kita. Kemudian di antara persoalan yang penting kita nak settle awal-awal ni para jemaah, ada orang cakap, Ustaz, ada orang kata dalam sirah Nabi ini begitu banyak hadis lemah, hadis palsu. Hadis lemah lah, bukan hadis, beza para jemaah. Hadis palsu dengan hadis lemah. Dah tahu bezakan tak? Hadis lemah adalah hadis dhaif, lemah. Dia lemah. Kenapa dia lemah? Kerana perawi dia. Mungkin ada perawinya pelupa. Yalah, kita dulu mungkin Masya Allah sewaktu umur saya 20 tahun, mungkin kuat ingatan. Sekarang umur dah 40 tahun, mungkin dah banyak juga lupa-lupa kan, macam itu. Semakin berumur, berusia mungkin semakin lupa. Jadi disebabkan itu, hadis yang diriwayatkan setelah seseorang perawi itu semakin meningkat usianya, mungkin tidak begitu kuat. Jadi itu dhaif, lemah. Lemah boleh pakai, lemah masih lagi boleh pakai kerana kemungkinan tatkala dia meriwayatkan hadis Nabi, dia tak lupa. Dia tak lupa, betul-betul dia ingat hadis Nabi. Jadi itu lemah, bukan palsu. Palsu apa para jemaah? Palsu memang orang ni dusta. Nabi tak cakap, dia buat-buat saja. Itu banyak, itu ada. Ada orang mungkin disebabkan imannya. Para jemaah kena hati-hati jugalah. Saya pernah juga kadang-kadang menghadiri solat tarawih, bukan dekat masjid lah, dekat mana-mana tempat kan. Kemudian ada orang meriwayatkan hadis. Ini hadis tentang setiap hari fadilat Ramadan ini banyaknya adalah palsu para jemaah. Siapa yang puasa pada hari kedua Ramadan dapat fadilat ni, puasa ketiga tak ada para jemaah. Nabi cakap sedemikian rupa. Jadi itu adalah hadis palsu yang tidak boleh kita riwayatkan. Tapi persoalan kita adalah mengapa para jemaah di dalam
dalam sirah Nabi ini ada hadis-hadis, ada peristiwa yang lemah. Apa ulama tak tahu ke para jemaah? Tatkala mereka mengumpul sirah Nabi ini, itu merupakan hadis yang lemah. Para ulama tahu. Sebagai contoh Ibn Katsir. Ibn Katsir ini seorang ulama hadis, Imam Al-Baihaqi. Siapa itu Imam Al-Baihaqi? Anak murid Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini di antara sebab mengapa mazhab Asy-Syafi'i begitu tersebar. Kerana setiap kenyataan Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i cakap ini, sebagai contoh, Imam Syafi'i cakap solat kunut itu adalah wajib waktu subuh. Maka Imam Al-Baihaqi datang, beliau datangkan dengan dalil-dalilnya, Al-Quran dalilnya ini, hadis dalilnya ini. Jadi dia kuatkan lagi mazhab Syafi'i. Jadi Imam Ibn Katsir, Imam Al-Baihaqi dan sebagainya, semuanya merupakan ahli hadis. Pakar hadis, mereka tahu hadis yang mereka riwayatkan. Tapi dekat depan ini para jemaah, ilmu yang sedang mereka kumpul adalah ilmu sejarah, sirah. Dan ilmu sirah, objektif utamanya, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan peristiwa sejarah. Jadi Imam Al-Baihaqi, semua yang dia dapat daripada gurunya, daripada ustaz dia tentang sirah Nabi, dia kumpulkan. Dan dia katakan dekat awal introduction, mukaddimah buku, dia katakan ada sebahagian daripada peristiwanya, hadisnya merupakan hadis yang lemah. Kamu yang datang setelah aku kena buat kajian. Imam Ibn Katsir pun sama juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sejarah Bidayah wan Nihayah, daripada Nabi Adam AS hingga ke penghujungnya, sehingga ke zaman Nabi SAW, semuanya dikedepankan. Tujuannya apa para jemaah? Mengumpulkan peristiwa sejarah, bukan ilmu hadis, mengumpulkan peristiwa sejarah. Jadi itu tujuan utama para ulama ketika itu. Siapa yang datang setelah mereka, kita kena buat kajian sekarang ini. Kita kena lihat mana peristiwa yang agak lemah, maka kita cuba cari ada sandaran lain ataupun tidak. Itu poin saya yang pertama. Jadi kita dah faham. Jadi insya-Allah kita akan berusaha para jemaah. Tujuan saya, apabila saya bentangkan peristiwa sirah yang ada dekat depan, kita akan juga kaji dari segi sanad, dari segi periwayatan dia. Adakah peristiwa ini sahih ataupun tidak? Ini kita kena hati-hati. Kerana kadang-kadang ada orang salah faham. Dia cakap, Nabi buat macam gini, lihat dulu betul ke tak betul peristiwa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua para jemaah, standard orang mukmin adalah kita tidak boleh menghukum sesuatu peristiwa macam gitu saja. Kita kena faham latar belakang dia betul tak betul. Kita kena faham latar belakang dia. Kenapa Nabi buat keputusan macam itu? Nabi berhadapan dengan permusuhan bagaimana dan sebagainya. Jadi apabila kita faham konteksnya, barulah pemahaman kita menyeluruh, secara keseluruhan kita faham. Ini masalah ni sebagian anak-anak muda para jemaah, bila dia baca sirah, dia baca hadis Nabi, dia ambil bulat-bulat. Ustaz ni Nabi cakap hadis ni hadis yang sahih, Nabi kata kena hijrah. Kan ada hadis Nabi, Nabi kata aku membebaskan diri daripada sesiapa saja yang meninggal dunia dekat negara ataupun di kalangan orang yang bukan Islam. Ada anak muda datang jumpa saya, Ustaz ni hadis jelas ni, Nabi kata aku membebaskan diri. Maknanya apa? Dia ni bukan Islam, saya kena hijrah. Dia pergi hijrah, pergi negeri jiran, pergi sana, pergi sini, NS dia tinggalkan. Ini masalah. Apabila memahami sesuatu dalil, memahami sesuatu kejadian tanpa melihat kepada konteks, melihat kenapa Nabi sabdakan macam itu. Ini perlu kenapa para jemaah. InsyaAllah kita akan cuba untuk memahami perkara tersebut. Kemudian para jemaah, poin saya yang kedua, bagaimana kita ingin berurusan dengan beberapa peristiwa yang sukar dalam sirah. Dalam sirah ada beberapa perkara yang ikut standard kita susah untuk kita faham. Ulama katakan seharusnya prinsip kita yang pertama dan utama adalah Nabi ini sebagai rahmat untuk umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat buat sekalian umat. Jadi Nabi ini sebagai rahmat. Jadi mana-mana peristiwa dalam sirah yang seolah-olah nampak macam bertembung dengan aspek rahmat dalam kehidupan Nabi, itu kita kena lihat, kita kena kupas, kita kena hayati. Apa sebenarnya maksud peristiwa itu? Yang pertama, adakah ia sahih ataupun tidak? Kemudian yang kedua, kenapa Nabi buat macam itu? Kenapa para sahabat laksanakan sedemikian rupa? Kemudian para jemaah, macam saya katakan tadi di awal, Imam Zaid seorang ulama dikatakan, kadang-kala kita membaca sirah Nabi ini juga, kita memerlukan kepada iman yang kuat dekat dalam hati.
Kerana sebahagian perkara memang sukar untuk kita faham. Kenapa itu dan kenapa ini. Jadi orang mukmin insya-Allah dia terima, tapi dia tahu ini mungkin satu situasi yang sesuai di zaman dahulu, tapi peristiwa sirah yang berlaku tidak boleh kita jadikan ia sebagai hukum. Tidak boleh kita jadikan ia sebagai hukum. Kerana ia berlaku satu ketika dahulu, maka kita jadikan ia sebagai hukum. Tak boleh. Itu akan mengakibatkan kekeliruan. Kerana konteks berbeza para jemaah. Latar belakang berbeza. Suasana berbeza. Subhanallah. Itu insya-Allah. Saya rasa sekarang ni walaupun nampak tidak faham, tapi nanti insya-Allah bila kita membahaskan tentang peristiwa-peristiwa tertentu, kenapa Nabi buat macam ini? Kenapa Nabi serang dan kenapa Nabi tidak serang? Kenapa Nabi bertahan? Baru kita akan faham hikmah di sebalik segalanya. Tapi macam saya katakan, tak dapat kita nafikan ada juga orang yang berusaha untuk mencari kelemahan di sebalik sirah Nabi. Ada yang menyebarkan fitnah, katakan Nabi ini orangnya, kerana sebagai contoh, Nabi daripada kecil ini yatim, tak pernah merasakan kasih sayang ayah dan ibu. Atuk pun baru nak bermanja-manja, atuk dah meninggal dunia. Kemudian pakcik, kemudian saling berpindah-pindah dan sebagainya. Kemudian Nabi itu mengakibatkan menghasilkan seorang individu, menurut dia, yang saya baca buku ni, menurut dia menghasilkan seorang individu yang keras hati dia. Sebab itu Nabi ini tidak ada rahmat, itu menurut pendapat dia. Jadi orang kalau nak cari kelemahan, jumpa kelemahan. Nabi SAW bernikah dengan seorang yang tidak cukup umur, dengan Sayyidatina Aisyah, itu nanti insya-Allah kita bahaskan. Kalau ingin cari kelemahan, maka orang akan menemukan kelemahan dalam sirah. Tapi tujuan kita sebenarnya bukan untuk bergaduh, tapi tujuan kita adalah untuk mendapat pemahaman yang sebenar. Insya-Allah para jemaah rahimakumullah. Insya-Allah ada masa lagi. Kita berpindah kepada poin yang kedua. Jadi itu sebagai pendahuluan kenapa kita belajar sirah. Poin yang kedua para jemaah adalah untuk kita memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih tanah Arab sebagai tanah yang mana dijadikan itu sebagai tanah risalah ataupun tersebarnya agama Islam. Para jemaah rahimakumullah, untuk kita memahami persoalan ini perlu untuk kita memahami situasi tanah Arab sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana situasi dia para jemaah? Kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, aku melihat Amr ibn Amir ibn Luhai Al-Khuzai menyeret ususnya di dalam api neraka. Kerana dialah orang yang pertama yang melepaskan binatang, maknanya dia buat sembelihan binatang, dia buat korban binatang untuk berhala-berhala. Jadi dia yang first buat dekat tanah Arab, dia yang first buat kebiasaan tu. Orang sebelumnya tak buat macam itu, tapi dia yang start, dia yang korban untuk berhala, maka sesudah dia semua orang ikut dia. Disebabkan dosanya begitu berat. Ini kerana dia yang first para jemaah, dia yang pertama sekali buat. Jadi ulama tatkala dia baca hadis ini, mereka buat kesimpulan. Mereka buat kesimpulan, kan ini kan sebelumnya sepatutnya sebelum Islam. Sebelum Islam, siapa yang belum dapat risalah Islam, sepatutnya dimaafkan kerana dia belum dapat lagi risalah Islam, belum sampai lagi kepada beliau Nabi SAW. Tapi kenapa dia kena azab, bahkan azab yang pedih? Kena di perutnya terburai, lalu ususnya tertarik dekat dalam api neraka. Pedih tu azab tu. Kenapa sedemikian rupa? Kerana dia yang first start para jemaah. Dia yang first mula. Kalau istilah anak-anak muda zaman sekarang, dia yang first buat trending. Ni dia masalah ni kat social media. Buat trending benda baik, alhamdulillah. Tapi kalau branding benda tak senonoh, terkedik-kedik, joget sana sini sebagainya tu, buka aurat ke wallahu alam, ataupun kadang-kadang ada sana challenge, dulu ada ice challenge lah, kemudian ada planking lah, pelangkung lah, macam-macam lagi kan. Sampai ada yang memudaratkan diri sampai sakit, ada yang sampai meninggal dunia. Ini trending yang tak baik, yang first start para jemaah, dia punya azab berlipat kali ganda. Sebab tu kita kalau nak trending, kita buat trending benda yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulakan sunnah yang baik dalam Islam, Nabi kata, falahu ajruha.
baginya pahalanya dan pahala siapa yang mengikutinya. Ini contoh kita nampak dekat belakang tu, Masjid Mujahidin punya usaha qiraati Al-Quran. Siapa yang first start para jemaah? Siapa yang first start tu? Masya Allah. Siapa yang first start benda tu, usaha tu, walaupun dia dah meninggal dunia, pahalanya berterusan. Ini makna buat trending yang baik. Tengok setiap kali orang baca tu, walaupun Pak Haji tu mungkin dah tak ada dah, tapi dia yang memulakan dekat masjid ini dan orang ikut, ada anak murid, kemudian ada yang daripada anak murid dan menjadi guru pula, dia mengajar, dia dapat pahalanya terus. Ini yang kita nak para jemaah. Adapun trending yang tak baik, macam Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, ini dia dapat azab daripada Allah. Tapi maksud hadis ni apa? Ini menggambarkan peristiwa sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kepada ayat Quran, firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kamu ini tidak lihat kepada Al-Lat dan Al-Uzza? Allah kata dalam surah An-Najm, Lat dan Al-Uzza adalah dua nama berhala. Wa manata tsalitsatal ukhra, Allah kata. Dan Manat, Manat maknanya apa? Ini adalah berhala yang ketiga. Berhala yang ketiga. Jadi ada Lat, ada Al-Uzza, kemudian ada Manat. Kemudian Allah katakan, alakumuz zakaru walahul untha, kerana mereka ini katakan Manat ini adalah anak perempuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, apakah patut untuk kamu membesar-besarkan anak lelaki, tapi bagi Allah kamu bagi anak perempuan? Itu dia. Jadi ayat ini dalam surah An-Najm Allah sebut nama-nama berhala sebelum Islam. Dalam ayat yang lain para jemaah rahimakumullah, dalam surah Nuh Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga beberapa berhala yang wujud sebelum Islam. Di antaranya firman Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu ini meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan sekali kamu tinggalkan Wad, ni yang pertama, Suwa yang kedua, Yaghutha yang ketiga, Ya'uq dan Nasra yang kelima. Jadi ini berhala-berhala yang wujud dekat zaman Nabi Nuh alaihissalam, sebelum the big flood lah, sebelum banjir yang berlaku. Tapi sebahagian di antara berhala ni masih lagi wujud di zaman sebelum Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda daripada Ibn Abbas, Nabi kata, semua berhala yang disembah oleh kaum Nuh disembah oleh kaum Arab setelah mereka. Jadi maknanya kaum Nuh Allah dah hempuskan, dah berlaku banjir. Kemudian setelah itu manusia datang balik, orang Arab kembali balik, mereka retrieve balik. Dia dapat balik semula maklumat tentang berhala dekat zaman Nabi Nuh alaihissalam dan disembah balik semula. Nabi kata apa? Pada asalnya nama-nama berhala ini, yakni Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, mereka merupakan orang-orang yang saleh di sisi Nabi Nuh alaihissalam. Mereka merupakan umat Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghuth, orang yang saleh, ahli ibadat. Jadi bila mereka dah meninggal dunia, orang masyarakat yang hidup ketika itu katakan, ya aku rindulah dekat Tok Syekh ni, rindu dekat Wad, rindu dekat Yaghuth. Apa kata kita buat patung untuk mereka? Kita dapat mengenali, kita dapat kenang-kenang dia punya kisah, dia punya sejarah. Maka dibuatlah patung-patung yang sedemikian rupa. Setelah beberapa zaman berlalu, tujuan asal patung itu dibuat terlupa, orang dah terlupa. Kenapa kita buat patung ni? Sebenarnya untuk mengenang saja. Tapi setelah berapa zaman, 102 tahun mungkin, setelah itu orang dah sembah pula dekat berhala itu. Itu tipu daya siapa para jemaah? Tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Sebab itu jangan sekali-kali kita ta'asub kepada seseorang, ustaz ke, tok syekh ke, sesiapa ke. Tidak ada yang maksum. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik pengasas mazhab Maliki, dikatakan tidak ada yang maksum melainkan penghuni makam ini. Dia tunjuk kepada makam Nabi SAW. Semua orang boleh buat silap para jemaah, semua orang boleh buat salah. Jangan sampai kepada tahap ta'assub. Kita belajar daripada seorang ustaz, daripada seorang asatiza. Make sure, perhatikan, kita belajar juga daripada individu lain supaya kita dapat membuat timbang tara mana yang betul, mana yang tidak betul. Maklumat ni betul, sahih ataupun tidak. Kita kena ingat satu perkara yang begitu penting itu.
Kemudian para jemaah, saya nak fast forward kerana masa pun dah suntuk ni. Kalau kita lihat para jemaah, ini kisah juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Raja' dia katakan, kami dulu sembah berhala, ni sebelum zaman Nabi, kami sembah berhala, kami sembah batu. Bila kami jumpa batu yang lebih baik, kami akan buang batu yang pertama tadi. Kami akan ambil batu yang kedua ni. Itu dia tahap keimanan, tahap pemikiran intelektual yang begitu rendah sekali ya. Maknanya dia ambil batu yang paling cantik, mana yang dia suka, maka dia akan sembah. Kalau batu ni nampak dah lusuh, nampak dekat depan tu batu akik lagi cantik, maka dia ambil dan dia sembah lah. Itu yang berlaku di zaman dahulu. Kalau kita lihat para jemaah, situasi keadaan dekat negeri-negeri di sekitar tanah Arab pula, dekat kawasan timur, yakni negeri Parsi, itu agamanya adalah agama Majusi. Ada dekat tertera tu sebelah atas, itu agama Majusi, negeri Parsi. Kemudian Roman, bangsa Rom, Kristian dekat atas. Kemudian dekat Habasyah, dekat Afrika, dekat bawah tu juga, itu juga merupakan agamanya agama Kristian. Kemudian ada dekat tengah-tengah ni, ada ini semua nama Suwa, Manad, Uzza, Lat, Ya'uq. Ini semua merupakan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Arab ketika itu. Kalau kita lihat para jemaah map ini, dengan kita lihat kepada firman Allah dalam surah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah katakan demi bangsa Quraisy, Allah katakan rihlatash shita'i, saya singkatkan ayat ini, rihlatash shita'i was-saif. Allah katakan mereka punya perjalanan di waktu musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk dia turun ke bawah, dia pergi dekat Yaman. Musim panas dia naik dekat atas, dia pergi dekat Syria semuanya untuk berniaga. Kita kalau lihat perjalanan mereka turun ke bawah dengan turun ke atas, apa kita jumpa para jemaah? Kita akan mendapati dekat stop tu, dekat perhentian itu ada berhala yang tertentu. Kita tengok berhala dia semua berada dekat parallel, berada dekat tempat yang mana biasanya kafilah ataupun kabilah Arab, rombongan akan berhenti. Kalau macam zaman kita ni lah kan, kita nak pergi KL dulu lah, waktu pre-COVID pergi KL, kita stop kat mana? Stop kat Yomping ke, stop kat Pagoh ke, ataupun stop dekat Port Dickson ke, itu dia perhentian utama. Zaman dulu macam itu juga, ada perhentian utama. Perhentian utama dia tu ada berhala kat situ. Berhala dekat situ, mungkin ada jugalah pasar-pasar sedikit dekat situ. Jadi ini hal keadaan situasi tanah Arab ketika dahulu. InsyaAllah para jemaah rahimakumullah, minggu hadapan kita akan sambung lagi perbahasan sirah kita. Kita akan lihat kepada nasab orang Arab. Bukan saja, bukan main-main kita nak tahu nasab, tidak. Tapi betul-betul kita nak faham apakah jenis-jenis bangsa Arab. Dan mengapa, ini ada kena-mengena dengan persoalan penting, mengapa Raja Abraha begitu marah sehingga dia nak menghancurkan Kaabah. Ini ada kena-mengena dengan keturunan orang Arab juga. Nanti insya-Allah kita akan hayati bersama. Itu objektif yang pertama. Tujuan yang kedua, kita nak faham juga bagaimana segalanya ini merupakan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta keturunan sekalipun para jemaah, tatkala kita baca nanti tentang keturunan orang Arab, kita baca tentang keturunan Nabi SAW. Saya nak membahaskan tentang persoalan tentang ibu dan ayah Nabi SAW. Bahkan keturunan Nabi SAW, hatta atuk Nabi sendiri pun, kita nak cuba menghayati, kita nak cuba memahami dengan cara yang insaf, dengan cara yang adil permasalahan ini. InsyaAllah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang saya janjikan, saya nak jadikan ini satu kebiasaan. Kita cubalah kita tutup majlis ini dengan membaca selawat Ibrahimiyah para jemaah. Ibrahimiyah para jemaah dah tahu. Mungkin kali yang pertama kita baca ni ada yang agak janggal. Kerana Ustaz, kenapa lagunya macam ini? Ini macam ini para jemaah, kisah dia. Saya dulu ikut pengajian oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Al-Buti dah meninggal dunia tahun 2017. Dia ulama Syria. 2017 dia meninggal dunia. Dia mengajar dekat Syria lah, dekat kota Damaskus. Meja dia macam gini. Saya kerap kali ikut pengajian beliau. Ada orang letak bom dekat bawah meja dia. Dia meninggal dunia sewaktu dia sedang mengajar
kuliah tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi sewaktu saya ikut pengajian beliau dulu, sewaktu saya belajar dekat Syria, setiap hari Jumaat beliau akan mengajar kitab tasawuf, Hikam Ata'iyah. Di penghujung kelas beliau akan membaca selawat Ibrahimiyah yang nanti insya-Allah tidak lama lagi kita akan baca. Jadi ini untuk kenang-kenangan para jemaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat dia dan memberi keberkatan kepada tuan Syekh insya-Allah. Insya-Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina jami'a. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin salihin yuqarribuna ila mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Ini waktu penularan wabak ni tak bolehlah kita nak bersalam-salaman. Tapi insya-Allah tak sampai hajat, tapi dah sampai insya-Allah para jemaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda tidak ada satu amalan pun amalan salih yang terhalang melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat baginya pahala. Insya-Allah salam ni ada pahala para jemaah, tapi kita tidak salam kerana kita nak menjaga keselamatan masyarakat dan insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan pada jam 9 pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.